Kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Satu keluarga ada 2 orang anak. Mungkin yang pertama tu lelaki, mungkin yang pertama tu perempuan. Ataupun anak yang kedua lelaki, lelaki. Okey, mungkin anak pertama lelaki, anak kedua perempuan. Ataupun anak pertama perempuan, anak kedua lelaki. Ataupun dua-dua perempuan. Okey. So dia kata sekurang-kurang seorang anak lelaki. So satu orang anak lelaki kita pun pilih. Seorang sampel dia adalah lelaki-lelaki ataupun lelaki perempuan ataupun perempuan lelaki ataupun perempuan-perempuan. Yang tu wrong sampel. Lelaki-lelaki, lelaki perempuan ataupun perempuan lelaki. So dari sini kita cari keberangkaliannya. 1/2. 1/2. Seorang daripada 2 orang. Perempuan pun sama. Seorang daripada 2 orang. Ini pun sama. Ini pun sama. Seorang daripada 2 orang. So kalau lelaki-lelaki 1/2 darab 1/2. Yang ni pun 1/2. 1/2. Yang ni pun 1/2 darab 1/2. So kalau nak cari keberangkalian mereka sekurang-kurang seorang lelaki ialah 1/2 darab 1/2 tambah 1/2 darab 1/2 tambah 1/2 1/2. Tambah ni masuk atau. Jadi ini 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Okey, jadi kita ada 3/4. Bilangan keluarga ada 16,000 orang. So, kalau nak keberangkalian ialah bilangan peristiwa bahagi dengan bilangan sampel. Jadi keberangkalian kita ada 3/4. Okey, keberangkalian kita ada 3/4. Jadi bilangan sampel ada 16,000 orang. Jadi bilangan peristiwa A iaitu peristiwa sekurang-kurang seorang anak. Kita nak cari yang ni. Okey. So 3/4 darab dengan 16,000 kita dapat 12,000 orang. Soalan kedua, sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. 2 batang pen dipilih secara rawat dari kotak. Hitung keberangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. 2 batang yang sama ada kuning, merah-merah, hitam. Tapi hitam ada sebatang saja. So, satu batang tak ada. So, kalau kuning-kuning ada 3. 3 daripada 6. Okay. Batang yang kedua pun sama. 3 daripada 6. Ataupun merah-merah. Merah-merah 2 daripada 6. 2 daripada 6. Hitam ni 1 daripada 6. Yang kedua tu kosong lah. Kosong daripada 6. Okey. Jadi keberangkalian bagi kedua-dua batang pen berwarna sama. Ialah ini. Jadi tekan kalkulator kita dapat 13/36.
Jonathan suka menyaksi matahari terbenam di tepi pantai. Jonathan mempunyai dua pilihan, sama ada menginap di pantai Jeti atau pantai Cegal selama 2 hari. Keberangkarian hujan di pantai Jeti pada setiap petang ialah 19 per. Keberangkarian hujan turun di pantai Cegal pula bergantung pada hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, maka keberangkarian hujan pada petang itu ialah 5/7. Jika hari sebelumnya hujan, maka keberangkarian hujan pada petang itu ialah 2/5. Jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Berikan justifikasi anda. Jadi jawapannya pantai Cegal. Kerana keberangkarian tidak hujan pada kedua-dua hari di pantai Cegal adalah lebih tinggi. Maksudnya keberangkarian hujan bagi kedua-dua hari di pantai Cegal adalah lebih rendah. Keberangkarian hujan di pantai Jati adalah 0.76. Kalau hujan di pantai Cegal adalah 0.71. Jadi keberangkarian lagi tinggi, jadi kemungkinan hujan di pantai Jati lagi tinggi. Setiap pelanggan kedai Naga yang berbelanja melebihi RM200 akan diberi peluang memutar roda bertua yang mempunyai 6 sektor yang sama. 2 daripada sektor roda bertua itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Jika jarum roda bertua berhenti di sektor berwarna merah, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Jika jarum roda bertua berhenti di sektor berwarna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai daripada kotak B. Bilangan voucher tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B ditunjuk dalam jadual di atas. Dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai Naga akan berbelanja melebihi RM200. Hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disedia oleh kedai Naga. So, voucher tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan voucher yang baru oleh kedai Naga supaya bilangan voucher tunai dalam kedua-dua kotak A dan B sentiasa kekal. Mari kita perhati sini. Merah ada 2, jadi keberangkarian dapat merah adalah 2 daripada 6, 2/6. Kalau keberangkarian dapat kuning adalah 4 daripada 6, 4/6. Kalau dia berhenti di berwarna merah, dia berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Kalau jarum itu berhenti di warna kuning, dia dapat memilih voucher dari kotak B. Dari kotak A ada 25 keping. 20 tambah 5 dapat 25 keping. Jumlah bilangan voucher dalam kotak B ada 30. Kita nak cari bilangan voucher yang RM10 yang perlu disedia oleh kedai Naga. Jika pelanggan itu memutar roda bertua dapat kuning dan dia dapat RM10 dari kotak B. Jika pelanggan itu dapat merah dari roda bertua dan dia dapat RM10 dari kotak A. Merah A kan? Kuning B. Okey, nak cari keberangkarian. Okey, kalau kuning 4/6, RM10 dari kotak B ada 30. 20 daripada 30. 20 daripada 30. Kalau merah 2/6 darab dengan RM10 daripada kotak A. Jumlah ada 25, RM10 ada 5. 5 daripada 25.
Jadi kita guna kalkulator. Dapat 23/45. Sekarang kita nak cari bilangan dia. So keberangkarian tadi, kuning dan RM10 ataupun merah dan RM10. Keberangkarian dia adalah 23/45. Jadi dia nak bilangan dia. So jumlah pelanggan adalah 450 orang. So keberangkarian peristiwa A ialah bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan sampel. Jadi keberangkarian ialah 23/45. Jadi bilangan A kita tak tahu kan? Okey, kita tahu jumlah bilangan adalah 450 orang. So kita cuba cari menjadi darab. Jadi bilangan dia ialah 230 voucher tunai bernilai RM10. Dia perlu sedia banyak ni.